Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kembali ke channel Cikgu Buku Teks. Pada hari ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk selesaikan soalan kendiri 1.1C, iaitu sambungan pada soalan yang lepas, iaitu latihan nombor 5, 6, 7 serta nombor 8. Okey, baiklah, untuk soalan nombor 5, okey, kita baca dulu soalan dia. Di mana G itu berubah secara langsung dengan H dengan punca kuasa 2M. Seterusnya diberi G ialah 42 apabila H sama dengan 7 dan juga M sama dengan 16. Okey, sekarang ini ialah kamu kena hitungkan nilai G apabila H sama dengan 4. Okey, maksudnya H sama dengan 4 dengan M sama dengan 81. Berapakah nilai G? Okey, sekarang ni kuning tu G, H dengan M dah ada nilai. Sekarang ni H, M dengan G tak ada nilai. Jadi cara dia ialah seperti yang kita telah laksanakan pengiraan pada pengiraan sebelum ni. Kita kena tulis dulu dalam bentuk hubungan ubahan. Maka G berubah secara berkadaran dengan H dan juga punca kuasa 2M. Okey, seterusnya kita tulis dia dalam bentuk persamaan G sama dengan, okey, kita kena ada satu lagi iaitu K, kemudian H, punca kuasa 2M. Jadi langkah pertama ialah kita kena cari nilai pemalar terlebih dahulu. Jadi kita masukkan nilai yang berada pada highlight yang warna kuning tu, itu G 42. Mana K yang tidak tahu lagi diketahui nilai. Seterusnya ialah nilai H ialah 7. Manakala satu lagi ialah punca kuasa 2M, iaitu punca kuasa 16. Maka seterusnya ialah kamu kena tekan kalkulator kamu akan dapat 42 sama dengan K. Okey, K yang color hijau ni. Okey, kamu kena selesaikan gunakan kalkulator, iaitu 7 darab dengan punca kuasa 2 16, jadi 7 darab dengan kuasa 2 14 dapat 28. Okey, seterusnya kita akan seterusnya bila sampai ke baris keempat ni, kamu pun boleh tekan kalkulator kamu akan dapat K sama dengan 42 per dengan 28, dan juga kamu akan dapat K sama dengan 3/2 ataupun boleh tulis dia sebagai 1/5. Okey, seterusnya bila kita dah dapat K sama dengan 1.5, okey, kamu kena gantikan di sini. Jadi G sama dengan ni untuk soalan A ni untuk soalan A. Okey, G sama dengan, okey, ni masih lagi soalan A ni. G sama dengan K yang kita dapat ialah 1.5 H punca kuasa 2M. Okey, sebenarnya kita kena gantikan nilai yang color hijau sekarang ni ialah G, tak tahu berapa nilai dia. 1.5 ialah nilai K. Kemudian nilai H kita ialah 4. Manakala M kita ialah punca kuasa 2 bagi 81. Okey, seterusnya kamu kena tekanlah kalkulator kamu akan dapat 1.5 darab dengan 4 darab dengan punca kuasa 2 bagi 81. Maka jawapan dia akan dapat ialah 54. Jadi G sama dengan 54. Okey, soalan B. Okey, soalan B pula ialah sekarang ni diminta cari nilai M. Okey, diminta kita cari nilai M, di mana nilai G telah diberi 18 dengan 20. Maka sama juga dengan soalan A tadi, kita ambil balik persamaan yang asal yang kita dapat tadi ni. Okey, kita akan dapat dalam bentuk persamaan ubahan. Jadi sini kita tulis dia sebagai G sama dengan 1.5 H punca kuasa 2 bagi M. Okey, G ialah 18 nilainya, manakala 1.5 ialah nilai K. H tu ialah nilai dia 20. Okey, setiap nilai H dengan M tu kita masukkan dalam bentuk kurungan. Kemudian satu lagi adalah punca kuasa 2 bagi M. Okey, jadi punca kuasa 2 bagi M tak tahu lagi berapa nilainya. Okay, jadi kita akan dapat sini ialah punca kuasa 2 bagi M sama dengan 1/18 per dengan Okey, sini kita akan dapat 18 sama dengan, okey, saya selesaikan dulu 1.5 darab dengan 20, kita akan dapat 30 punca kuasa 2 bagi M. Okay, sebab M tak tahu berapa nilai, jadi dapat nilai M, jadi kita akan dapat sini punca kuasa 2M sama dengan 18 per dengan 30. Jadi 18 per dengan 30 kamu akan dapat ialah 3/5. Okey, kamu akan dapat 3/5. Jadi sini kita akan dapat, tak cukup ruangan ni. Punca kuasa 2 bagi M sama dengan ialah 3/5 ataupun 0.6.
Okey, jadi kita nak dapat nilai M sebab soalan ni ialah minta nilai M. Jadi nilai M sama dengan kita kena kuasa 2 kan 0.6 ni akan dapat 0.6 kuasa 2. Jadi M sama dengan 0.6 kuasa 2 akan dapat nilai dia ialah 9/25. Okey, 0.36 ataupun 9/25. Okey, selesai untuk soalan nombor 5. Baiklah, untuk soalan nombor ke-6, nombor 6 sekarang ni ialah dia bagi dalam bentuk jadual. Kita tak pernah jumpa lagi dalam bentuk jadual sebelum ni untuk soalan ni. Jadi soalan yang diberi sini ialah maklumat yang diberi ialah P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q dengan R. Kemudian kita kena hitung nilai X dengan nilai Y. Okey, langkah pertama seperti yang kita telah pelajari sebelum ni, kita tulis dulu dalam bentuk hubungan ubahan. Jadi akan dapat P sama dengan P berkadaran dengan kuasa 3Q dengan R. Okey, langkah seterusnya kita buat dalam bentuk persamaan. Jadi P sama dengan K. Okey, mesti ada K. Kemudian Q kuasa 3 ialah satu lagi ialah R. Okey, kita tengok daripada jadual. Nilai pada jadual yang ada di sini ialah yang ni, nilai pada jadual ni. P ada, Q ada, R pun ada. Jadi kita masukkan nilai P ialah 86.4 sama dengan K yang tak dapat dikenal pasti lagi nilai pemalarnya. Okey, Q ialah nilai dia ialah 1.2 kuasa 3, manakala R tu ialah nilai dia ialah 10. Maka bila kita cuba selesaikannya, sini akan dapat K sama dengan kita akan dapat 86.84 sama dengan K. Kemudian bila kita darabkan 1.2 kuasa 3 dengan 10, maka akan dapat dia situ ialah 17.28. Okey, 17.28. Seterusnya ialah dapat nilai K. K sama dengan 86.4 bahagi dengan 17.28. 86.4 bahagi dengan 17.28 akan dapat K sama dengan 5. Okey, bila dapat K sama dengan 5, maka kita pun kena gantikan balik nilai K yang kita dapat ni. Jadi sini kita tulis balik sebagai P sama dengan K yang kita ada ialah 5, kemudian Q kuasa 3R. Okey, sekarang ni kita tengok pada lajur yang kedua. Okey, lajur kedua kita tengok sini ni. Okey, P diwakili oleh X, Q diwakili oleh 2, manakala R tu diwakili oleh 0.4. Okey, jadi kita kena gantikan nilai dia. P ialah X, maka P kena ganti dengan X sama dengan 5, masih lagi nilai pemalar, nilai yang tetap. Okey, Q kuasa 3, Q kita diwakili oleh 2, jadi 2 kuasa 3, manakala R diwakili oleh 0.4. Okey, jadi kita pun terus tekan kalkulator. 5 darab dengan 2 kuasa 3 darab dengan 0.4, maka jawapan dia ialah X sama dengan 16. Okey, seterusnya ialah untuk yang kedua, diminta cari nilai Y. Okey, nilai Y ni, nilai Y diwakili oleh Q, nilai P diwakili oleh 1.215. Okey, maksudnya kita kena tengok lajur yang sama dengan dia. Okey, satu lagi ialah R sama dengan 9. Okey, jadi kita boleh bentuk lagi satu persamaan. Kita ambil balik persamaan sini yang kita dapat yang pada baris yang kedua persamaan. Jadi P sama dengan KQ kuasa 3R. Okey, P yang ada pada nilai yang color biru tu ialah 1.215 sama dengan K ialah 5 kurungan lagi Q ialah Y kuasa 3, seterusnya ialah R ialah 9. Okey, jadi bila kita tekan kereta akan dapat sini ialah 1.215 sama dengan 45 Y kuasa 3. Okey, 5 darab dengan 9 dapat 45 Y kuasa 3. Okey, kita akan dapat lagi bila kita cuba hitung pengiraan lagi. Okey, saya tulis sini tak cukup ruangan ni. Okey, Y kuasa 3 akan dapat sama dengan 1.215 per dengan 45. Okey, jadi bila kita cuba tekan kalkulator, 1.215 bahagi dengan 45, kita akan dapat 0.027. Y sama dengan 0.027. Ataupun kita boleh tukar dalam bentuk pecahan. Bentuk pecahannya ialah 27/1000.
Okey, sama juga. Kemudian bila soalannya minta kita cari nilai y, okey, dia minta cari kita y, kita dapat y kuasa 3, jadi kita akan dapat sini sebab dia kuasa 3, maka di belah kanan kita kena buat punca kuasa 3. Punca kuasa 3 bagi 0.027. Okey, kamu pun tekan kalkulator, punca kuasa 3 bagi punca kuasa 3 bagi 0.027, maka akan dapat jawapan dia ialah 0.3. Jadi y sama dengan 0.3, ataupun kamu boleh tulis dia sebagai dalam bentuk pecahan 3/10. Okey, ada dua pilihan lah untuk pilih jawapan, perpuluhan ataupun nombor pecahan. Okey, selesai soalan nombor 6. Okey, baiklah, soalan nombor 7 agak rumit sedikit ni bila kita tengok sebenarnya dia melibatkan situasi. Okey, bila dia melibatkan situasi di sini ni, kamu kena baca soalan dia di mana dia bagi sini ialah tenaga kinetik diwakili oleh E joule. E diwakili oleh E, tenaga kinetik tu ialah E, unit dia ialah joule. Dia berubah secara langsung dengan jisim. Jisim tu diwakili oleh W kg. Kemudian diwakili oleh satu lagi ialah kuasa 2 laju diwakili oleh huruf V. Okey, jadi kita boleh tulislah maklumat pertama sini ialah tenaga kinetik iaitu diwakili oleh E. Kemudian jisim diwakili oleh W. Kemudian V ataupun laju diwakili oleh V. Okey, kemudian ayat yang pertama tu sebenarnya dibagi tahu sini E berkadaran dengan W dan juga V kuasa 2. Okey, yang tu ayat dia tu untuk ayat yang pertama. Okey, tengok ayat yang kedua. Diberi tenaga kinetik ialah 3 kg, maksud dia nilai E dia ni. Okey, nilai W di sini ni ialah 3 kg dengan V dia ialah 12. Manakala E dia ialah 216 joule. Okey, kita kena perhatikan unit yang diberi. Jadi sini ialah maklumat yang diberi seterusnya ialah E sama dengan E sama dengan 216. Kemudian lagi W sama dengan 3. Manakala laju dia diwakili oleh 12. Okey, laju dia 12 ni. Laju dia diwakili oleh 12. V sama dengan 12. Okey, kemudian soalannya ialah dia minta kita hitung laju. Ni kan bila kamu nak ada dalam bentuk masalah ni kena senaraikan, perhatikan ayat dia. Okey, dia minta kita hitung laju, maksud dia laju tu diwakili oleh V. Okey, laju tu diwakili V. Kemudian maklumat yang diberi lagi ialah jisim. Jika jisim, okey, jisim dia ialah 5 dan juga tenaga kinetik dia ialah 640. Maksud dia minta cari V sama dengan berapa apabila E sama dengan 240 dan juga jisim dia W sama dengan 5 kg. Okay, maksudnya kita kena selesaikan yang dulu, kita kena cari nilai K dulu. Jadi kita buat dalam bentuk persamaan. Jadi E sama dengan K W V kuasa 2. Okey, seterusnya kita masukkan nilai pada yang pertama ni, ayat yang kedua tadi. Jadi E 216, K tak pasti lagi berapa nilai, W tu ialah 3, manakala V tu ialah 12. Kita kena kuasa 2 kan dia sebab dia ialah kuasa 2V. Okey, kemudian kita pun akan dapat nilai K sini. Kita akan dapat 216 sama dengan, okey, nilai K masih lagi kekal. K. Kemudian kita kena buat hasil darab antara 3 dengan 12 kuasa 2. 12 kuasa 2 darab dengan 3 akan dapat ialah 432 K. Okey, jadi sini akan dapat K sama dengan 216 per dengan 432. Jadi K akan dapat 1/2. Okey, bila kamu tekan kalkulator sebenarnya 216 bahagi dengan 432 akan dapat jawapan dia ialah 0.5 ataupun 1/2. Okey, boleh tulis dua jawapan lah. Nak tulis K sama dengan 0.5 pun boleh, ataupun nak tulis dia K sama dengan 1/2 pun boleh. Okey, jadi kemudian macam yang kita telah buat sebelum ni, kita ambil lagi dalam bentuk persamaan dia. Jadi E K yang kita dapat sekarang ni ialah sama dengan K yang kita dapat ialah K ialah 0.5. Okey, kamu tulis 0.5 pun boleh ni, ataupun nak tulis 1/2.
Kemudian W dia tak tahu lagi W V kuasa 2. Okey, seterusnya ialah nilai E yang kita ada sini ni. Okey, barulah kita nak selesaikan soalannya. Okey, E sama dengan 240 sama dengan 0.5. W tu ialah 5. V tak tahu lagi sebab dia kuasa 2 yang kita kena cari. Jadi kita akan dapat tekan kalkulator sini akan dapat 240 sama dengan 0.5 darab dengan 5 akan dapat 2.5 V kuasa 2. Okey, nak hitung nilai V sekarang kita V kuasa 2. V kuasa 2 sama dengan 240 per dengan 2.5. Maka bila kita tekan kalkulator akan dapat jawapan dia ialah 96. Oh, sini silap ni. E kita 640 ni. E kita 640 ya. E kita 640 ni. Okey, kita masukkan nilai E 640 ni. Bukan 240, 640. Saya silap salin soalan. 240. Okey, jadi sini akan dapat 640. Okey, 640 bahagi dengan 2.5 akan dapat jawapan dia ialah V kuasa 2 sama dengan 256. Okey, soalannya dia nak nilai V. Jadi nak dapat nilai V maksudnya kita kena punca kuasa 2 kan 256. Jadi akan dapat V sama dengan punca kuasa 2 256. Okey, jadi akan dapat punca kuasa 2 bagi 256. Jawapan dia ialah 16. Jadi V sama dengan 16. Okey, yang itulah langkah untuk selesaikan soalan ni. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan yang terakhir. Okey, seterusnya ialah soalan yang terakhir. Soalan terakhir dia bagi dalam bentuk situasi. Okey, kon yang diberi sini ni ialah isi padu kon diwakili oleh V. Dia berubah secara langsung dengan tinggi diwakili oleh H. Kemudian kuasa 2 jejarinya diwakili oleh J. Okey, jadi kita boleh ada maklumat pertama. Maklumat pertama kita ialah isi padu diwakili oleh V. Kemudian tinggi diwakili oleh H. Manakala jejari diwakili oleh J. Dia berubah secara langsung, maksud dia V berkadaran dengan H J kuasa 2. Sebab tinggi dengan jejari kuasa 2 ataupun kuasa 2 jejari. Okey, maklumat yang kedua pada ayat yang kedua diberi pula sini ialah T dia ialah 21. T 21. Okey, T nilai dia ialah 21. J dia ialah 6. Isi padu ataupun V dia ialah 792. Maka di sini kita ada satu maklumat lain. Maklumat lain ialah sini ialah H sama dengan tinggi tu ialah H 21. Ataupun kita boleh tulis sini H sama dengan 21. V pula ialah diwakili isi padu ialah 792. Okey, 792 ni. 792. Kemudian J dia diwakili oleh jejari dia diwakili oleh 6. Okey, jadi kita boleh tulis yang pertama mesti cari nilai K dulu. V tulis dalam bentuk persamaan. V sama dengan K H J kuasa 2. Okey, V yang kita dapat ialah 792 daripada maklumat. Sama dengan K kita ialah tak tahu lagi nilai dia. K. H dia ialah 21. 6 kuasa 2. Okey, jadi kita teruskan dia. 792 sama dengan 21 darab dengan 6 kuasa 2 akan dapat 756. Jadi K 756. Okey, seterusnya nak dapatkan nilai K. K sama dengan 792 per dengan 756. Maka akan dapat 792 per dengan 756. Akan dapat jawapan dia ialah 22 per 21. Kita tulis dalam bentuk pecahan ni. K sama dengan 22 per dengan 21. Dapat jawapan. Okey, kita tak baca habis lagi soalan tadi. Jadi sebenarnya kita boleh bajet apa yang dia nak tu. Okey, sepatutnya kamu kena baca habis soalan dia. Okey, sini ialah hitung isi padu. V tak tahu berapa nilai.
V yang kita tak dapat tahu berapa lagi nilai, V tak tahu berapa nilai, di mana diberi lagi ialah tinggi dia ialah tinggi 14, maksud dia H 14. Satu lagi maklumat J dia, J nya ialah 15. Okey, jadi kita ambil balik persamaan yang kita dapat sini ni. B sama dengan K yang kita ada, K yang kita dapat sini ni. Kena gantilah sini ni, K ni. K yang kita ada ialah 21, 22 per dengan 21. Manakala H kita ialah H dengan J kuasa 2. Okey, V sama dengan, sebab kita nak cari nilai V sekarang ni, 22 per dengan 21. H kita diwakili oleh 14. J kita diwakili oleh 5 kuasa 2. Okey, yang ni terus direct tekan calculator saja ni. Okey, jadi kamu akan dapat 22 per dengan 21. Okey, kamu darab dengan 14, kamu darab dengan 15 kuasa 2. Kamu akan dapat jawapan dia V sama dengan 3300. Okey, perlu tak tulis unit? Nak tulis unit pun boleh. cm padu. Okey, sebab dia dah tulis cm padu sini, kamu tak perlu tulis unit pun, dikira sebagai betul. Okey, jadi dia akan anggap jawapan kamu sebenarnya dalam bentuk cm padu. Okey, selesailah soalan nombor 8. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Buku Teks dan cuba try.